Okey. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Alhamdulillah kita dah bertemu dalam first class dalam topik operation management. Jadi dalam topik ni sangat menarik, banyak benda perkara-perkara yang kita boleh belajar. Sedikit sebanyak saya akan kongsikan knowledge dengan experience saya dalam berkaitan operation management. Ni merupakan subjek favourite saya, jadi saya pun seronok nak mengajar. Jadi sambil-sambil ambil manfaat sekiranya di bahagian section question nanti kalau ada nak tanya berkaitan apa-apa berkaitan dengan topik, dan teruskan sekiranya ada soalan nak tanya boleh terus tanya dekat bahagian chatting. Okey, topik kita untuk chapter pertama kita hari ini adalah operations and productivity. Okey, kita akan go through slide by slide. So this is an outline. Saya rasa yang outline ni saya tak adalah nak bagi contoh, cuma ada beberapa perkara penting. Kita tak nak bincang Hard Rock Cafe. Kebetulan malam ni saya pakai baju Hard Rock. Jadi saya bukan nak cerita pasal Hard Rock. Okey. Jadi nak jelaskan apa itu operation management. Jadi semua orang kena tahu definisi operation management. Mungkin jawapan penceritaan dalam buku itu mungkin secara umum, nanti saya detailkan how to organize to produce good meaning that products lah, and services adalah perkhidmatan. The supply chain, supply chain bermaksud daripada proses kosong. Kalau kita nak buat apa-apa pun kita mulakan dengan scratch ataupun dipanggil materials sampailah dekat consumer atau customer. So panjang proses daripada A sampai Z tu dipanggil supply chain. Why study operation sangat penting dan kenapa subjek ni diminta oleh pelajar untuk mengambil subjek ni. What operation management do? Maksudnya executive, engineers, kalau dia berkaitan dengan operation management, apa dia punya task-task ataupun dia punya peranan. Okey, outline continue, kita juga akan belajar, kita kata kalau heritage tu maksudnya in term of the classicals, in term of the functions, the beauty of the operation management. So dalam product and services, so kita ada banyak berapa perkara dalam proses atau aktiviti-aktiviti yang penting yang perlu kita belajar. So dalam meningkatkan productivity, kita ada banyak cabaran-cabaran yang kita harus belajar, memantangkan sahabat-sahabat semua bila bekerja nanti, tak kisahlah kerja sebagai apa, and walaupun kerja-kerja yang sebagai guru, and sebagai kedai runcit, jual ikan, jual goreng pisang. So setiap tu memang melibatkan perkara-perkara operations, nanti kita akan bincang. Dan juga adalah berkaitan dengan pengurusan, berkaitan ethics, social responsibility and sustainability. And macam saya sebutkan tadi, apa yang kita bincangkan dalam slide ni nanti banyak je kalau you Google dekat Google search, you boleh type social responsibility pun banyak paper-paper saya atau artikel jurnal saya berkaitan dengan social responsibility, sustainability pun banyak. Jadi dekat grup WhatsApp nanti time to time siapa yang suka dengan ilmu, nanti saya akan share dengan jurnal-jurnal saya yang banyak yang berkaitan dengan sustainability. Nanti in future siapa yang nak buat master, nak buat PhD bawah saya, jadi topik-topik ni lah. So apa yang kita belajar dalam operation management ni sesuai lah untuk jadikan tajuk dalam kita punya thesis nanti ataupun final year project, master, PhD, final year project pun ramai. Senior-senior you all ramai yang buat final year project pada tajuk-tajuk operation management. Banyak sekali. Dan saya sudi untuk jadi supervisor lah kalau topik tu yang berkaitan dengan operation management. Mula cintakan dengan subjek operation management. Okay, operation management at Hard Rock Cafe. Okay, ni sedikit lah kan, latar belakang supaya you all tahu bila kita nak faham dalam operation management, kita kena faham proses. Operation management ni lah watak yang paling penting. Kalau siapa-siapa nak kerja yang berkaitan dengan operation management, dia kena faham tentang proses. Kalau dia jadi pengetua, dia kena faham macam mana kerja kerani, macam mana kerja cleaner, macam mana kerja-kerja guru baru, macam mana guru novice, guru kanan. Dan semua proses daripada A sampai Z, orang yang jaga ataupun orang yang handle operation management ni betul-betul kena faham the process. Okay, sedikitlah kalau siapa yang nak tahu, dia punya first open Hard Rock adalah pada tahun 1971. Okay, so sekarang dia ada, mungkin kalau tak update ataupun information yang ada dalam slide ni adalah 150 restoran dekat 53 country. Okey, dia berkaitan dengan isu tentang rock music,
Kemudian dia ada juga dipanggil jaringan ataupun dia panggil merchandise. Produk-produk dia kan, kita pun tahu Hard Rock Cafe, kita tahu dia tempat muzik tapi jual baju dan sebagainya, souvenirs. So they create value a form of good food and entertainments. So kita kat Malaysia kan, ni cara saya mengajar lah, saya suka, okay, kat slide ni sekadar contoh je. Okay, dekat Malaysia kita belajar, saya tahu dekat depan saya ni you all bukanlah engineers, okay, tetapi kita kena belajar berkaitan-berkaitan dengan sedikit kejuruteraan dan juga dengan operation management. Cuba you compare produk-produk dekat Malaysia yang mana dia jual produk ada merchandise. Contoh, contohlah anak saya suka Upi Ipin. Okey, Upi Ipin, kemudian suatu masa dulu tak tahulah dia masih aktif atau tidak, dia ada restoran kan, Upi Ipin. So dari Upi Ipin tu kalau you pergi dekat kedai makan Upi Ipin tu, dia ada jual botol air, dia jual bag, dia jual pensel, dia jual apa lagi? Macam-macam kan? Jadi itu yang disebutkan produk-produk tu adalah produk-produk merchandise. Ambil contoh, kan, bola sepak, ada yang suka Manchester, ada yang suka Liverpool, ada suka Arsenal, ada suka Barcelona, ada suka Real Madrid. So kalau ikutkan, dia punya core business dia adalah bola sepak. Jadi orang datang ke stadium, beli tiket sebab nak tengok bola sepak. Tetapi macam mana operation dia untuk dia createkan penjanaan dana. Okey, jual jersey, kan, kadang-kadang player-player bola dia jadi model, so dia dapat royalty dekat situ. Kadang-kadang dia buat entrepreneur activities. Kadang-kadang dia ada produk merchandise, produk-produk pakaian, beg, kasut. Kadang-kadang ada bisnes sampingan yang buat, insurance, apa lagi. Okey, jadi dalam subjek operation management ni saya suka pelajar-pelajar saya, sahabat-sahabat semua saya berfikir bagaimana sesebuah syarikat itu berjaya. Kita tengok di Malaysia, contoh AirAsia. Okey, saya suka dengan AirAsia. Okey, kalau kita tengok AirAsia tu, kalau saya cerita sikit AirAsia AirAsia ni dia adalah Tony Fernandez. Background dia adalah berkaitan dengan experience on the music dan dia juga adalah accountant. Background dia adalah accountant. Okey, saya bukan bukan nak cerita yang pasal music Hard Rock Cafe ni bagus atau tidak tapi kita memang setiap naluri manusia, memang saya bukan orang yang selalu tengok TV. Okey, kalau cerita pasal TV saya tak pandai sangat. Okey, kalau cerita pasal muzik pun saya bukanlah jenis yang current music, tapi saya belajar daripada mana-mana untuk berkaitan dengan muzik ataupun filem. Tapi kita tahu bahawa ramai orang-orang yang berjaya memang ada related dengan muzik. Tak kisahlah apa genre muzik. Bila saya mendalami pemikiran manusia ataupun ke arah genius, aspek-aspek muzik ni memang membantu untuk memasaj minda dan sebagainya. Bukan bermasuk lepas ni orang dengar muzik tak tapi banyak juga orang-orang yang macam Tony Fernandez yang background muzik tapi sebenarnya akhirnya dia masuk dalam bidang airline, syarikat penerbangan, kemudian dia explore di bisnes. Kita patah balik dekat Asia. Bila sebut Asia, kalau you tahu kan daripada you sampai dekat KLIA 2, sebelum you naik kapal terbang tu, kita nampak banyak jenis bisnes yang dia buat. Contohnya adalah advertising, periklanan. Jadi kalau kita nampak banyak dia sewa ruang-ruang untuk periklanan. Kadang-kadang paling banyak apa Selcom. So produk-produk lain sepanjang ruang KLIA 2 tu kalau tengok semua periklanan dekat escalator, dekat lift, dekat kedai-kedai. So ada je maklumat-maklumat poster-poster yang tu generate income. Generate income. Jadi kalau you tengok dekat flight, contoh UPM. UPM kena bayar tu nak dapat iklan di kapal terbang Asia, Universiti Putra Malaysia. Okey, jadi banyak advertising yang dia dapat income daripada kat situ. So dia ada banyak lagi jaringan-jaringan perniagaan, kios dan sebagainya. Okey, katakanlah kita masuk dalam kapal terbang itu. Okey, kita tengok juga, banyak kalau you tengok banyak iklan, contohnya buku pelancongan yang dibagi kat dalam tu. So restoran apa, itu semua kalau nak masuk iklan, kalau UPSI nak masuk iklan pun dalam Asia punya magazine tu, yang tourist punya advertising dalam buku dekat Asia tu, kena bayar, satu muka surat kena bayar berapa, jadi dia create income lagi. Kita pun tengok dekat atas, tempat letak beg yang kat dalam, bukan kat luar, dekat dalam tu,
So kat situ pun ada poster iklan. Oh, ada iklan lagi. Itu kena bayar. Jadi orang nak iklan dalam Asia ni kena bayar. Jadi banyak tempat duduk, kadang-kadang banyak area yang dia ada buat advertising. Jadi you tengok Asia berapa banyak yang dia buat iklan. Saya ajar benda ni supaya nak you all berfikir bagaimana Asia tu setiap every single scenes dia buat duit. Okey, kemudian kalau kita tengok Asia kan, dia ada jual. Kalau ikut Indonesia di Asia ni, dia sebenarnya ikut konsep seperti di Indonesia. Indonesia sebenarnya dia dah start lah dekat kapal pula, kereta api, dekat trains. So dia dah jual lah macam Asia jual tu kan, jual air, Maggi, mi dan sebagainya. Cuma konsep tu ada di kereta api. Saya nampak di Indonesia ada. Bukanlah saya kata dia kat Indonesia, mungkin kat tempat lain juga. Tapi konsep tak kisah, kita boleh replicate konsep. Jadi apa yang Asia buat tu, dia jual lah yang apa souvenir, air, minum, dia ada macam-macam yang dia boleh jual. Okey, saya nak cerita dia. Bila berbalik pada operation management, jadi Asia dia tak pening tau nak bayar siapa, macam mana aku nak bayar pilot yelah yang juru pandu kapal terbang dengan asisten dia. Macam mana nak bayar? So mungkin dengan kapal terbang dia yang banyak-banyak tu dia nak bayar kos tu dekat periklanan. Duit-duit kos iklan ni, merchandise iklan ni dah settle bayar dekat pilot. So nak bayar pramugara dengan pramugari, staff-staff tu macam mana? Yang kau jual air semua Maggi tu, keuntungan tu bolehlah bayar pramugara dengan pramugari. So kalau nak bayar yang kerja-kerja teknikal tu, jadi siapa nak bayar kat mana pula? Kan Asia ada juga jual-jual barang-barang online, duty free dan sebagainya. Boleh bayar untuk teknikal. Jadi Asia ni dah cover dah cost dia. Sebab tu Tony Fernandez boleh kata terbanglah, everyone can fly. So mungkin dia bagi kita satu tiket RM1 pun tak apa sebab terus masuk poket dia. Jadi harga tiket kapal terbang Asia tu adalah untung bersih. Jadi Asia ni dia dah fikir lah macam mana dia nak generate, nak reducekan cost. So dia create a business supaya dia boleh cover the cost. Okay, kita berbalik pada Asia. Apa Asia buat? Saya cerita pasal bola sepak tadi. Okey kan, semua syarikat-syarikat multinational, syarikat korporat, dia bersungguh-sungguh untuk menaja Asia. Menaja player bola, team nak menaja MU ke Arsenal ke Chelsea. Macam-macam lah. Tajaan-tajaan kita tengok kat GC dia kan. Jadi Tony Fernandez ni memang mungkin dia tengah cool ke bila mendengar tengah dengar muzik ke, dengan background dia berkaitan dengan accounting, dia dapat idea. So dia kata aku teringin juga Asia ni nak taja klub-klub bola sepak yang besar sebab yelah bola sepak kan ramai views. Jadi orang tengok iklan, dia tengok dekat baju jersey. Jadi dia fikir kan, tapi kalau aku taja MU contohnya, cuma game MU je orang nampak Asia. Aku tak nak. Aku nak maximize. Jadi dia fikir aku nak setiap game orang kenal Asia ni. Tahu tak apa Asia buat? Setiap perlawanan memang tim berubah-ubah. Cuma akan ada satu je yang kekal, iaitu referee, pengadil. Kita sponsor pengadil. Jadi setiap game live bola sepak di EPL contohnya, kita akan nampak Asia. Sebab di semua baju pengadil ada logo Asia, smart. Tu yang saya nak semua sahabat-sahabat semua belajar-belajar macam mana kita punya minda berkembang, macam mana kita nak berjaya adalah melalui observation. Kan saya sebut tadi kan, saya salah satu bidang saya adalah apa yang saya minat, saya suka observe. Jadi bila observe, saya tengok satu persatu apa kejayaan Asia yang dibuat. Okey. Jadi cerita Hard Rock Cafe di balik dekat slide ni sekadar contoh nak beritahu bahawa dia ada satu core business iaitu muzik, dia ada restoran, dia jual air dan dia ada bayar tiket untuk tonton muzik ke konsert. Tetapi dia ada juga jaringan bisnes yang lain. So dia ada customer yang ramai, bukan hanya dekat US, dah merata-rata dah dekat dunia ni. Ada Hard Rock Cafe. Okey, dah dapatkan menu dan sebagainya, role of the operation management. Contoh kalau tanya saya adakah Rock Cafe ni hebat? Tak. Ada banyak lagi syarikat-syarikat yang kat Malaysia sendiri, syarikat kat negara lain, ada banyak syarikat-syarikat yang belajar, yang pandai. Jadi
Saya juga mengajar dekat degree adalah creativity dan innovation. Jadi pemikiran saya memang ada sedikit yang memikirkan benda futuristik, jadi benda-benda yang best. Jadi kita pun nak tengok benda yang best, mata kita nak tengok benda yang best, telinga kita nak mendengar yang best. Jadi kita melihat kejayaan-kejayaan pada sebuah company, tapi kita tengok dari segi operation. Contoh Asia tadi, cost. Macam mana dia reduce cost. Jadi kita belajar benda tu semua. Nanti you all kena banyak tanya soalan, mungkin saya tak boleh nak cover semua. Jadi daripada soalan tu saya faham, oh ni nature yang you nak faham. Okay. Jadi ini conclusion ataupun contoh dekat Hard Rock Cafe. Okay. Okay, lain-lain ni tak apalah, kita nak define, explain. Okay, minta you all take note. Mungkin dalam slide ni tak ada. Okay, dalam operation, selain pada kita bincang define, explain ni semua, bila kita nak tahu tentang satu-satu proses, kita terkenal dengan PDCA. Tulis P adalah plan, do adalah doing, do, check, act, ACT, action. Jadi orang panggil PDCA, plan, do, check, act. Plan, do, check, act. Jadi bila kita nak buat sesuatu, buat produk, buat services, sesuatu kita mulakan dengan plan. Lepas kita planning, kita do. Lepas tu lepas dah buat, kita dah buat, kita kena check. Nah tu namanya check. Ataupun kita buat apa? Quality control. Last sekali, act. Teruskan tindakan. Jadi bila kita merancang, kita kena buat. Kita merancang, kita kena buat. Jadi kita nak buat tu adalah yang terakhir lepas kita check dan kita ada tindakan dia. Tindakan kita dah buat juga do tadi. Okey. Okey, kemudian perkembangan tu berkembang. Ada setengah syarikat perkilangan ke, bank ke, retailing ke, dia orang tak pakai PDCA, plan, do, check, act. Dia orang pakai lain. Dia pakai DMAIC. DMAIC tu apa? Define, define, M, measure, A, analyze, I, improve, C, control. Saya ulang balik. DMAIC. Define, measure, improve, define, DMA. Define, measure, analyze, improve, control. DMAIC. Define, measure, analyze, improve, control. Jadi ada orang yang pakai PDCA, ada yang pakai DMAIC. Itu general lah secara pengenalan. Bila nanti kalau you ada nak brainstorming, macam mana kita nak buat, ada yang pakai PDCA, ada orang yang nak pakai DMAIC. Maksudnya bila you ada idea, bila nak buat sesuatu, kita ada orang yang pakai PDCA, ada yang pakai DMAIC. Okay, ini antara benda-benda yang kita akan belajar lah, compute and define, tak apalah kat sini. Okay, what is operation management? Okay, kalau tengok dekat slide ni, dia adalah production is the creation of good and service. So bahasa lain dia adalah dalam proses menghasilkan produk dan perkhidmatan. Penciptaan creation tu. Dalam menghasilkan produk dan perkhidmatan ni, kita melibatkan banyak proses. Dan setiap proses itu perlu diambil kira, okey, kerana akan memberi kesan kepada kos. Akan memberi kesan kepada kualiti. Jadi kita dalam kehidupan kita, kalau kita tidak menjaga kualiti, kualiti itu adalah percuma yang tidak perlu dibayar. Contoh, kita bangun seawal pagi, kawan-kawan kita tidur. Jadi kita berkualiti berbanding kawan kita sebab di awal pagi kita dah bangun. Kawan kita masih tak tidur lagi. Kita dah sampai masa, kita dah tidur. Pukul 11.30 atau sebelum pukul 12, kita dah tidur. Subuh kita bangkit. Jadi kita berkualiti. Benda kualiti tak payah dibeli. Benda tu percuma. Jadi macam mana you nak ciptakan proses yang berkualiti? Itu maksud saya. Jangan buat kerja tangguh. Ada masa buat awal-awal. So buat kerja awal dengan buat kerja tangguh, kena beli ke? Benda percuma, buat apa nak beli? Jadi
berkaitan dengan operation management ni, banyak dalam kehidupan kita, kita boleh apply sesuatu benda tu kalau kita buat dari sudut awal. Kita tahu orang yang bangun awal segar, orang cukup tidur tu segar, sihat. Kan? Contoh dalam sains, tahu tak kalau kita tengah relax, kita menguap. Menguap lah kan? Menguap tu disebabkan oksigen tak cukup dalam badan. Kenapa oksigen tak cukup dalam badan? Sebab kita kurang tidur ataupun badan kita tak fit. Jadi benda-benda tu memberi kesan. Kalau saya ada pekerja 1,000 orang, tak cukup tidur, okey, tak cukup tidur. Takkan saya nak kena pesan tidur awal, tidur awal, tidur awal. Dia tak cukup tidur. Bila dia bangun pun datang lambat, bangun lewat. So dia datang kerja kat tempat saya panggil pekerja saya tak berkualiti. Okey, saya nak pastikan dia bekerja berkualiti, saya terpaksa keluarkan duit. Hantar dia pergi training lah, nak kena beli mesin lah, nak kena beli teknologi lah, kena invest sana, kena invest ni. Walhal saya tak perlu pun keluarkan duit, jadi saya cuma perlukan pekerja saya yang fit. Bila dia segar, minda dia fresh. So secara tidak langsung kualiti produk saya jadi bagus. Nanti you all belajar sahabat ni. Mungkin saya bunyi macam bercerita umum tapi sebenarnya dia sangat memberi kesan kepada operation. Kan? Santai sikit. Ada orang tanya soalan dengan saya. Dekat UPSI orang tanya soalan. Dia kata, Fazli, dia nak tanya, macam mana kita nak tahu bahawa, contohlah panjang nak cerita saya pendekkan. Katakanlah saya ada anak dara. Anak dara saya tak kahwin lagi. Jadi kalau tanya saya macam mana saya nak kenal lelaki pelajar-pelajar di UPSI yang boleh jadikan calon suami untuk dia. Pertama saya kata dari sudut populasi, bilangan lelaki tak ramai di UPSI. Silap-silap lelaki tu semua dah ada girlfriend. Tetapi kalau berminat, cerita pasal operation management cuba hari ini datang awal di UPSI, waktu subuh, datanglah di masjid UPSI tu. Cuba lihat berapa ramai yang lelaki yang datang awal ataupun yang datang. Di situlah sebenarnya calon-calon untuk anak tuan. Kan? Sebab kita tahu orang yang berkualiti dari subuh lagi dia dah bangun. Orang lelaki yang dengar ni janganlah kata alah nak tunjuk bagus. Tidak. Sebab dia tahu dalam kehidupan dia ada perkara-perkara yang berkualiti. Jadi bangun awal itu tidak perlu dibayar. Cuma dia tahu, okey aku bangun awal, aku fresh, aku berkualiti. Itu maksud creation of good on service. You faham Saya tahu kat sini ramai yang berniaga dekat Facebook, mungkin kat Insta. So you dekat dengan consumer ataupun customer nak provide good service, nak beri perkhidmatan yang baik. Jadi you buat engagement, okay. Kita tak jual produk direct, kita bagi information dulu, kita update apa-apa knowledge baru, kita ada discussion, kita ada service after sales, because you nak entertain customer supaya you nak nambahkan customer ramai. So customer yang sedia ada, you jaga supaya dia setia dengan kita. So dia akan buat repeat. So customer yang baru kita nak tarik, kita nak engage, dapatkan magnet. So yang customer-customer yang ada potential, kita nak harapkan setiap hari ada je customer baru akan sampai. Walaupun dia tak beli, tapi dia dah mula kenal kita punya produk dan sebagainya. Jadi semua benda tu kadang-kadang dia tak melibatkan cost. Okay, itu operation management lah. Mungkin dalam buku cuma cakap creation of good and services. Jadi cara you nak explain mungkin jawapan dalam buku pun, dalam buku-buku ni buku barat. Ada part-part kadang-kadang tak apa nak tepat penjelasan dia. Jadi once kita belajar kita akan faham. Okay. Operation management is a set. Kena cakap set sebab dia tidak stand alone. Kan? Oh kita penting pasal harga. Tak. Business is not only about price. Lepas tu ada set activity. Ada promotion. Kalau 4P lah. Ada promotion. Ada place. Ada produk. Ada price. Itu pun tak cukup 4P. So 4P baru marketing mix. So kita ada banyak lagi perkara-perkara lain yang perlu digabungkan menjadi set activity. Supaya menjadi satu penciptaan nilai dalam penghasilan produk atau perkhidmatan
untuk transformkan daripada material itu input menjadi satu barang-barang yang bernilai. Apa itu barang bernilai dengan barang yang tidak bernilai? Nama dia value added dengan non value added. Value added apa? Mengadakan sesuatu yang dapat beri manfaat. Apa tu non value added? Mengada-ngadakan sesuatu tetapi dia tidak menambah nilai. Contoh, kalau dekat mana-mana lah kita tengok tempat orang kaya, dia punya dekat tempat parking. So elok lagi, tal dia elok je lagi. Tal dia elok lagi, bersih cantik, tapi dia nak tukar. Dia tukar, dia pecahkan balik tal tu kat tempat parking kereta dan dia tukar tal baru. Okey, memanglah dia kena invest, beli duit untuk beli tal baru, kan? Mungkin nampak cantik dan sebagainya, kan? Tetapi dia memecahkan tal yang lama tu sebenarnya dan menggantikan benda baru, dia tidak menambah nilai. Malah kita panggil dia sebenarnya meningkatkan kos. Sebab susut nilai dia belum sampai. Kita boleh pakai lagi 10 tahun lagi kat car wash tu. Kenapa kita nak kena tukar? Sebab dah lama kotor. Kenapa kotor? Why? Kenapa kotor? Sebab kita tak bersihkan dia. Okey, kenapa tak bersihkan dia? Sebab saya sibuk. Kenapa you sibuk? Sebab saya buat kerja yang lain. Ingat? Cuba bayangkan, kalau satu tempat, kalau kita buat bersih hari-hari, tak susah pun. Kita lap je, dah bersih. Kita tangguh 2 hari, tangguh 3 hari, tangguh 4 hari. Jadi bila kita tangguh, tempat tu jadi kotor, tempat tu akan jadi rosak. Jadi sebenarnya kita yang silap. Kalau kita jaga betul-betul, benda tu susut nilai dia boleh bertahan selama 25 tahun. Tapi disebabkan kita tak ada disiplin, sebab kita tak jaga, benda tu tahan selama mungkin 5 tahun saja. Saya cerita benda ni bukan saja nak sembang biasa-biasa. Kita ni kena sayang apa yang kita buat. Jadi kita boleh pakai 25 tahun kita ada. Contoh lelaki, contoh lelaki. You ada motor, you akan ada kereta. Kereta tu pinjaman dekat bank 7 tahun atau 9 tahun. Takkan you punya kereta rosak, motor rosak. 3-4 tahun rosak motor. 7-9 tahun rosak kereta. Saya tahu lelaki suka motor dan kereta. Jadi kita jaga kereta dia sebab bagi susut nilai kereta itu ada value. Kenapa kereta dia pakai 10 tahun, kereta saya pakai 10 tahun? Dia tukar minyak hitam, saya tukar minyak hitam. Beza dia, saya tukar minyak hitam ikut tempoh masa. Dia pakai minyak hitam tak ikut tempoh masa. Saya pakai tayar dengan sport rim ikut spek asal. Dia tukar sport rim, tukar tayar. Bila you tukar sport rim dengan tukar tayar, dah lah you beli tayar baru, beli sport rim baru. Sebenarnya akan menjatuhkan susut nilai harga kereta. Kereta yang di luar spek, harga dia akan jatuh. Jadi, dia selalu jaga kereta. Jadi dia bangun awal. Dia boleh start engine, dia boleh tambahkan air, check bateri, check minyak hitam. Tak lama, tak sampai 5 minit pun. Kawan kita ni bangkit lambat. Pergi kat kereta, start engine, terus jalan. Jadi kereta dia cepat rosak, kereta kita tak rosak. Jadi kos untuk repair kereta. Yang kawan tu tak payah repair kereta sebab dia jaga dengan baik. Itu sebenarnya operation management. Kadang-kadang kita sebelum belajar teknologi, IoT lah, industri 4.0 dia, watak yang paling penting dalam operation management, you memahami proses. Orang nak beli kereta, kena faham proses. Kan? Macam itulah dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita macam tu juga. Kan? You nak memiliki suami yang baik. You nak memiliki isteri yang baik. You kena faham proses dia. Dalam kehidupan ada proses dia. Takkan nak kahwin sebab muka cantik. Bukan nak kahwin dengan lelaki pakai spek. Lelaki spek nampak bijak. Bukan. Tapi sebab you tahu tentang proses-proses dalam kehidupan. Okey. Bukan saya nak cerita tapi penting dalam operation management kita nak faham 14 minggu ni. Memang itu saya nak ajar. Dan saya ingat sampai bila you pun boleh ingat. Dalam industri, contoh banking, bank, HSBC Bank, saya ingat sampai sekarang. Dia ada ASK. A-S-K dalam dia punya kad kerja. A maksud dia attitude. Attitude A bermaksud attitude. S bermaksud skill. K bermaksud knowledge.
Jadi you masuk tempat kerja, kita berada dekat knowledge, skill belakang. Tapi attitude dengan skill kita tak berapa. Ingat, sampai bila-bila pun dalam kehidupan mana-mana pun nombor satu adalah attitude. Jadi attitude kita macam mana? You all ni tengah develop diri you all. Saya pun sebenarnya macam you all. Saya pun bukanlah orang yang baik sangat. Jadi tapi kita kena fikir macam mana kita nak develop. So operation management ni sangat sinonim dalam kehidupan. Kita nak mengubah supaya kita jadi kehidupan yang baik. Saya tak penting luaran. Saya tak pakai kemeja, tak apa. Saya tak pernah pakai tie, tak apa. Okey? Saya tak pakai kasut kilat, saya pakai kasut lari je. Okey? Tapi yang paling penting adalah minda kita dan kita punya knowledge tu kena kuat. Jadi dia akan membantu untuk proses pembuatan keputusan. Jadi siapa yang belajar operation management, dia akan dapat satu ilmu tu, iaitu bila you nak buat keputusan, you matang. Sebab apa? Orang lain buat keputusan ikut sambil lewa. Kita belajar operation management, ada aktiviti atau proses yang you kena faham dalam membuat keputusan. Yang ini kita akan belajar. Sebab tu saya akan sebut apa itu operation management supaya you tahu dia adalah proses. Kenapa nak bagi? Nanti dulu. Okay, aku dah belajar operation management, kita kena tahu pasal proses tu. Sebelum nak buat apa-apa, kita kena tahu proses tu dulu. Sebelum nak beli kereta, lelaki suka buat pesan. Nak beli kereta, kita belajar dia punya proses. Kena ambil tahu. Bukan ambil tahu nak jadi mekanik. Kita kena tahu. Okey, kau nak tahu tak? Spek tayar tu. Kereta tu spek tayar dia, kalau tengok tayar tu cantik. Kau tahu tak tayar macam mana nak guna untuk masih hujan? Masih bila tayar yang boleh gunakan masih panas dengan hujan. Ada yang satu lagi yang tayar yang sesuai waktu kering. Dia tak sesuai waktu hujan. Kat mana? Jom aku ajar kau tengok tayar. Kau tahu tak steering kereta kat Malaysia ni? Okey, ada steering kecil, ada steering besar. Untuk apa susah untuk teori besar, untuk apa untuk teori kecil. Belajar tak susah. Kadang-kadang bila kita tahu pasal kualiti, kita kena buat keputusan. Okay. Kau tahu tak spek kereta ni? Contoh, kereta ni, you beli kereta, satu kereta A ni memang murah. Tapi, katalah dia pinjam 7 tahun, 6 tahun saja. 6 tahun, dia buat loan 6 tahun, tetapi maintenance dia kena beli. Dia kena beli minyak hitam, dia kena setiap pergi servis dia kena bayar RM400 dalam setahun mungkin 3-4 kali. Tetapi you tahu tak ada kereta yang jual dekat Malaysia ni maintenance free, minyak hitam free, pergi je servis ikut schedule, beli kereta tu tapi servis percuma selama 6 tahun. Ada ke? Ada. Kenapa aku tak tahu? Sebab kau tak belajar operation management. Aku belajar operation management sebelum bila nak buat keputusan, aku kena faham proses. Aku bukan buat beli kereta sebab dia cantik, sebab harga dia murah. Kan you all belajar marketing, janganlah kena tertipu dengan orang marketing. Orang marketing memang presentable. Dia tengok harga murah, color cantik, senang buat loan. You dah belajar operation management, kita tengok awal, tengok spek. Okay, kita nak beli kereta. Kereta dia macam-macam spek. Kita nak buat loan berapa lama? Apa kesan buat loan cepat, loan lambat? So kereta ni ada maintenance. So jimat minyak ke tak jimat minyak? So kereta ni ada banyak part tak ke Malaysia? Kalau kurang part, ni belajar demand and supply. Kalau part banyak, murah nanti dapat senang. Kalau susah part, kena import. So barang luar jadi mahal. Ni tahan berapa lama? Jadi kita kena belajar semua tu. Jadi saya nak cerita ni bukan, memang saya tahu dalam keadaan lelaki tak ramai. Tapi mungkin lelaki tak suka subjek ni. Tapi saya nak beritahu bahawa ia sangat penting dalam kehidupan. Okey, perempuan pun sama. Nanti saya akan ajar bagaimana you belajar tentang keusahawanan, belajar marketing, belajar bisnes, belajar tentang kehidupan ni time COVID-19. Sejauh mana kita nak apply operation management. Subjek operation management ni sangat-sangat baiklah kan. Kalau tanya saya suka orang perempuan belajar operation management. So nanti bila minda dia ligat, cara buat keputusan. Orang kata orang perempuan memang buat keputusan ikut emosi. Betulkan persepsi itu, you belajar operation management, you menjadi seorang wanita yang sebenarnya bila buat keputusan, dia menjadi satu keputusan yang sangat bijak sebab dia tahu sebelum buat keputusan, dia kena kawal emosi, dia kena belajar proses. Okay? Okay, macam mana nak organize, produce good and service. You dah belajar marketing. Saya hold dulu marketing sebab kita akan belajar marketing selepas ini. Production and operation, you kena belajar. Kalau you pernah pergi melawat kilang, you tengok conveyor macam sos tu kan. Macam mana dia ada letak botol, lepas tu dia masukkan sos dia, lepas tu dia tutup botol dia. Bila dia jalan conveyor, lepas tu dia masukkan stiker, dia tunjukkan stiker. Okey, banyak you kena belajar. Belajar. Kalau tanya saya kan, kalau you dapat praktikal kat Speedmart pun belajar. You boleh belajar contoh macam mana in out produk itu masuk dekat Speedmart. Contoh dia kan, ni semua dah tahu. Ada yang tahu, ada yang tak tahu, saya share.
Kalau you nak beli sos, nak beli air kotak, air tin, apa-apa sajalah kat Speedmart contohnya. Okay, kalau saya seorang pengguna, dia tengok adalah production date ataupun expired date. Kalau you beli harga kicap, saya suka kicap Tamin, contohlah kan. Katalah kicap Tamin tu harga dia RM4. Kan? Semua yang ada di situ adalah RM4. Jadi macam mana nak meningkatkan kualiti dalam kehidupan? Jadi you tengoklah expired date. Jadi expired date yang paling lama jadi berkualiti. Janganlah tengok ke orang pergi kat kicap tu, dia pergi kat bawah belakang sekali tu dia ambil, dia grade pelan-pelan. Sebab dia orang yang bijak. Dia ambil depan pun RM4, dia ambil kat belakang pun RM4, tetapi kelebihan dia yang kat belakang tu adalah expired dia lama. Bila sebut lama, dia beritahu yang sos kat sini yang paling berkualiti di kat belakang sebab baru lagi buat. Expired pun lambat. Harga sama juga RM4. Nampak tak? Nampak tak kelebihan dia? Orang pergi pasar pukul 6 pagi, 6.30 pagi dah pergi pasar. You pergi pasar harga you pergi pasar pada pukul 9 pagi, yang kawan tu pergi 6.30 pagi. 6.30 pagi, ikan baru sampai. Jadi bila ikan baru sampai, dia dapat pilih ikan segar. Kalau you datang pukul 9, you pilih-pilih ikan segar juga. Tapi you lupa, kawan you sampai pukul 6.30 pagi, dia dah pilih benda yang segar. Harga sama. Sekilo RM10. You beli pun sekilo RM10. Beza kawan tu dapat segar, you dapat tak segar. Kan? Jadi yang tu nak beritahu pentingnya belajar operation management ni. Jadilah seorang yang manusia yang bersyukur. Kita boleh dapat benda yang kualiti tu mudah. Tak perlu bayar, tapi atas usaha manusia kita berfikir cara nak buat keputusan, kita dapat benda yang baik. Belajar tentang tu. Okay? Kalau marketing, contoh dia lah, contoh. Kita tahu belajar UPSI ramai jual scarf, jual tudung orang perempuan. Orang ni jual tudung, yang ni jual tudung, yang ni jual tudung, semua jual tudung. Jadi bila jual tudung, you ambil konsep agent. Jual tudung. Kalau ambil kuantiti banyak dapat diskaun ni, beli kuantiti banyak. Jadi simple maths. Jadi konsep dia beli banyak murah. Kita pun dah belajar. You jual tudung. You jual tudung. You jual tudung. Boleh tak kita senang je, kita kan beli tudung kat tempat sama, Nyolofa. Boleh tak kita kongsi, kita buat order? Sebab konsep dia kuantiti banyak, boleh mengurangkan kos. Okey kan? Kita order je, tapi you pilih nak pattern mana, corak. Yang paling penting kuantiti, kita dapat 1000 kuantiti. Bila 1000 kuantiti dapat kos ni. Nak tak? Okey, jom you beli ni, beli campur-campur dapat 1000. Dengan harga yang murah. Dah dapat stok tu, bagilah masing-masing. Tak pernah terfikir pun nak buat perkongsian ni. Tak nak lah, nanti you curi customer saya, curi customer saya. Okay, you kena faham customer kan engagement. Kita ada jual tudung tu, tiba-tiba customer nak tudung warna hijau. Kita tak ada tudung warna hijau. Kita kata kat kawan kita tadi, kau hari tu order tudung hijau banyak kan? Aku kebetulan pula, ramai pula geng-geng ni nak beli tudung hijau. Aku pas kat engkau lah pula. Dia pun jual tudung hijau. Tiba, customer aku nak tudung biru pula. Aku ingat kawan kita ada tudung biru. Itu sebenarnya satu model konsep dalam marketing yang tak payah dibeli. Berkawan dengan orang, bekerjasama dengan orang, ada masa rezeki kita, ada masa rezeki orang lain, berkongsilah. Dan berkongsi itu dapat manfaat. Kena bayar ke? Tak kena bayar kan? Jadi, saya suka kualiti. Sebab tu nama dia, filosofi dia, kualiti adalah percuma. Kita kena belajar. Okay? Financial and accounting. Okay, duit. Pengurusan kewangan, pengurusan perakaunan. Kita nak track how well organization. Kita ni manusia. Kita ni ada manusia. Kita ada minda, kita ada target. Kalau you tengok orang yang bekerja ni, kalau kita ada impian, kita ada cita-cita, kita ada keinginan, kita ada kemampuan, so kita akan bergerak lebih baik. Jadi bila finance accounting, nombor satu adalah sebenarnya kalau dalam contoh dalam cash flow, kita dapat tracking ataupun kita ada target. Jadi bila you dah ada satu target, dalam kewangan, you akan nampak macam mana target itu dapat memberi kesan kepada you punya KPI. Okay, sebab tu ada orang kerja based pada commission base, ada orang cerita pasal kira dapat jual banyak dapat you punya profit. Tapi sebagai finance accounting, you kena belajar. Okay, asasnya siapa belajar ekonomi untung, permintaan dan juga penawaran. Contoh kan, ada orang nak ambil untung cepat. Okay, contohnya, dia sorok minyak masak.
Sok minyak masak. Dengan harapan nanti kata stok minyak masak tak ada. Bila orang kata stok minyak masak tak ada, nanti harga akan melambung. Lepas tu buat jual minyak masak. Okay, kalau tanya kita dah belajar operation management, kita kata risiko. Walaupun dia beli minyak banyak, dia simpan minyak masak, tetapi kualiti dah berlaku. Bila dia simpan minyak masak, production date dah makin jadi panjang. Jadi kualiti minyak akan berkurang. Kalau strategi dia nak plan tunggu minyak habis baru nak jual minyak, kalau berjaya dapat. Kalau tak berjaya, dia terpaksa menjual minyak tu dengan harga yang rendah sebab saya tengok expired date dia rendah. Okay, lepas ni belajar. Pergi kedai, kalau tengok production date ataupun expired date dah lama, you minta diskaun sebab kata kualiti dah down. Beli kereta production 2019 murah. Production 2018 lagi murah. Sebab kereta dah lama. Tayar dah keras. Jadi dalam konteks ni nak belajar finance accounting sangat penting. Kita selaku manusia kita kena kontrol our kewangan. Jangan jadi orang yang tamak. Bila duit kita ada 1,000, invest macam kita ada 5,000. Orang kewangan tu kena buat pengasingan. Berapa amount untuk generate untuk permulaan perniagaan, untuk cover cost. So untung yang banyak kena saving dekat bank. Duit yang banyak ni akan gunakan untuk in future. Jadi kena planning kan finance. Sebab tu accounting dan finance dua benda yang berbeza. And accounting dia mengurus hal-hal berkaitan keluar masuk duit yang berkaitan dengan sekarang. Tapi finance dia adalah generation, penciptaan dana. Jadi nak penciptaan dana, dia ada pengurusan kewangan. Jadi you tahu masa bila nak buat investment, masa bila nak buat saving, masa bila kena buat generation. Contoh, bila syarikat dia ada sedikit wang, dia beli aset. Bila dapat aset, dia akan meningkatkan keupayaan syarikat. Jadi sebab tu finance dengan accounting dia slash. Tapi kalau tanya, finance dengan accounting dua benda yang berbeza. Okay? Organization chart. Tengok je. Kalau tanya saya nanti soalan saya akan tanya. Okey, cuba buktikan dengan saya you melalui website dekat mana-mana syarikat dekat Malaysia, dekat organization chart mana yang menjadi admire you all. Kalau you jadi boss, jadi leader, bila tengok carta organisasi tu kita kata, oh dia best lah tengok ni commercial bank. Operation ada teller scheduling, ada check clearing, ada collection, ada transaction, ada facility design, ada value operation, maintenance, security. Kita pun alamak, aku belajar, tak tahu pun apa tu check clearing. Apa tu teller scheduling. Oh, bestnya. Finance ni ada securities, investment. Aku ingat securities ni cuma yang jadi pagat je. Kan? Kita akan start berfikir, oh, tahu. Jadi banyak aku kena belajar ni. Apa tu facility design? Apa tu layout? Saya suka tu facility design. Soalan final exam melukis nanti. Jadi bila belajar operation management ni, kalau cerita pasal operation ni, sebut teller scheduling sampai security, semua melukis. Nanti kita akan belajar melukis-lukis tu. Okay? Ini sekadar tunjuk organization chart. Okay. Yang ni adalah airline. Okay. So yang ni adalah manufacturing. Saya tunjuk je lah kan. Sebab yang ni you boleh tengok. Kat mana nak tengok? Dekat website. Kat website dia ada macam about of the companies. So dia ada organization chart yang kita belajar. So dalam buku ni cuma general. Actual tak macam ni. Kadang-kadang dia lebih ringkas ataupun yang lebih panjang. Dia tak ada tiga. So marketing tu apa? Nanti ni penting semua ni ABC ni nanti minta you all semua ambil tahu, ambil maklum. Nanti kalau nak tanya boleh tanya daripada teller scheduling, check clearing, collection, transaction tu saya kata dalam paper, dalam belajar operation management ni ada banyak term yang you kena belajar. Tak nak nanti orang tanya apa tu trust department? Department yang boleh percayai. Saya ada cerita rahsia, boleh tak saya kongsi kat trust department? Dah salah faham. Apa tu audit? Audit tu kerja cari salah je. Ni tak payahlah dekat audit, bahaya kerja dengan audit. Contohnya. Salah faham securities. Itu yang kadang-kadang saya tengok orang yang bekerja ni, sebab saya dah kerja kat industri kan. Tak tahu ke apa tu trust development? Tak tahu, saya ingat tempat orang nak kongsi-kongsi benda-benda yang boleh dipercayai. Alamak. Salah konsep tu, trust department lain. Jadi contoh dia. Okay? Saya hold dulu sebab nanti kita akan pergi kat bab marketing, ada bab finance, ada bab operation. Sebab kita kat sini bab satu adalah pengenalan kepada bab-bab lain. Okay? Ini benda-benda lain lah. Ini manufacturing. Okay?
The supply chain. Okay, supply chain ni paling mudah adalah proses. Macam saya cakap tu ya. Daripada farmer. Maksudnya dari kebun. Dia bawa bahan-bahan mentah, sayur-sayur ke, buah-buah ke apa ke, masuk ke kilang. So kilang proses bahan mentah dari jadi pengeringan, hancurkan, tu memecah kecilkan daripada material. Farmer tu sebenarnya dia bawa material. Tak kisahlah material tu sayur ke apa ke, kita panggil material. Pergi kat kilang, so kilang tu dia kita panggil proses daripada besar, unit besar dikecil-kecilkan dan diproses-proseskan dan menjadikan satu bahan-bahan lain. Contohnya kalau daripada cili menjadilah cecair yang nak jadikan sos. Nampak tak kat botol? Botol tu conveyor, yang bergerak tu adalah conveyor proses. Ada orang kerja kat section A, ada orang kerja section B, ada orang kerja section C. Setiap section tu ada tugas-tugas dia. Ada prosedur-prosedur dia. Ingat orang kerja kilang macam tu ke? Siapa pernah kerja kilang, dia tahu macam mana proses dia. Dia disiplinkan diri dia, dia tahu kerjasama. Kalau orang sana tak siap, akan beri kesan kita. Kalau orang, macam kita buat assignment, kalau orang buat assignment tu kadang kawan kita garang. Sebab dia pernah kerja kilang, dia tahu kalau seorang buat hal akan memberi kesan kepada semua. Kalau macam saya potong markah, kalau seorang tak buat, dia akan potong markah satu kumpulan. Sebab saya nak ajar you all duduk macam mana dalam industri. Kalau seorang buat hal, memang semua ni. Ingat saya kerja di kilang. Satu kejadian berlaku, ada kesilapan kecil dilakukan. Tahu tak apa yang berlaku? Saya kerja kat Produa, 9 bulan bonus. Gaji saya RM5,000, kalilah dengan 9, RM45,000 ketika itu. Jadi contoh kalau RM45,000, contoh kalau bonus, tapi bonus itu bayangkan, orang marah kat saya. Ada pekerja 2,000 orang. Seorang buat hal. Contohnya kereta tu tertinggal satu komponen, skru contohnya. Tertinggal skru. Apa yang berlaku? Satu departmen 2,000 orang tu tolak bonus bulan, tinggal 8 bulan. Nampak tak betapa penting dia kerjasama tu? Kita kerjasama baru kena potong 2 markah sebab kawan kita lambat hantar. Kalau you duduk dekat industri, seorang buat hal, 1 bulan bonus dipotong. Kalau kerja kat government, habislah semua netizen kata, apalah industri ni, apalah government ni, pasal ni pun lah apa kan. You kalau kerja industri, satu hal kecil, dia memberi kesan kepada semua. 1 bulan bonus tau, kalau gaji you RM5,000. Hey, hilang RM5,000. Pasal seorang tu tertinggal skru. Nampak tak kesan dia? Jadi, kilang dia ada sistematik. Dia kena ada SOP. SOP tu betul-betul ikut. Kita ni baru tak pakai mask, kena denda RM1,000 dah rasa macam apa ni. You kerja kilang dulu, you tahu macam mana. Lagi besar impact dia. Okay? Distributor. Lain macam ni. Nampak macam van hospital. Tapi maksudnya menghantar. Boleh sos tu dah siap, botol tu dah siap masuk. Ya, hantar dekat logistik. Logistik adalah kenderaan dia, tak kisahlah udara, darat ataupun lautan, sampai dekat retailer. Retailer pun banyak. Okey, kalau soalan final saya, cerita lukiskan gambar daripada farmer ni sampai retailer. Ni ada berapa kan? 1, 2, 3, 4, 5. Soalan saya bukan 5. Lukiskan proses supply chain daripada 1 hingga 15. Macam mana nak lukis? Kenalah lukis daripada sayur pergi mana. Dalam buku teks semua ada 5 je. Macam mana nak lukis 15? Kita pun dah matang kan. Sebab tu saya suruh berfikir. Macam mana bayangkan siapa yang pernah kerja kilang, dia ada pengalaman. Siapa pernah kerja speedmart, pernah kerja pasar malam. Dia tahu semua tu. Apa nak kena buat. Jadi saya suka you thinking. Saya tak ada kata salah. Bila saya kata lukis gambar 15 proses, macam mana nak lukis? Siapa yang hafal buku jam lah. Ada 5 je macam mana? Kan? Takkan time PKP ni nak buat soalan ni, you memang confirm tengok buku. Saya bagi tanya soalan yang tak ada dalam buku supaya you boleh gerak, you boleh massage, you boleh minda. Kan? Itu contoh-contoh lah. Saya suka soalan macam itulah. Saya nak tengok macam mana. Oh, dia ni bagus. Dia faham, dia berfikir, dia betul-betul tahu dengan ilmu tu. Dia tahu apa dia nak buat. Itu best. Kalau tanya saya. Kalau tanya jawapan sama je macam buku, sebiji macam buku. Kalau saya bagi A pun, kadang-kadang dia tak boleh nak apply dalam kehidupan dia. Kan? Why study OM? OM is the 3 major function of any organisation. We want to study how people organize. Nampak tak ayat pertama dia? People, orang, attitude.
Again, we want and need to know how good and service and produce. Saya ni masih interview orang yang minta kerja, soalan saya simple je. Okay, biasa pagi bangun pukul berapa? Daripada pukul yang you bangun tu sampai pukul 9 pagi, apa you buat? Dia pun cerita, saya bangun, saya sarapan dah. Okay. Saya dah tahu dah attitude dia macam mana. Kan? Soalan simple mungkin orang tak nampak apa-apa. Okay. Saya bagi sebatang pen. Ini interview saya yang pertama. Saya bagi sebatang pen ni, you pegang pen ni, you jadi seorang penjual pen. Cakap dalam bahasa Inggeris, ambil pen ni, cakap dalam bahasa Inggeris, you jual pen ni dekat saya. Cakap. Mampu tak dia nak persuade, nak cerita information, nak persuade kelebihan pen ni. Itu realiti. Sebab tu saya nak student-student UMSI janganlah kata alah apa ni yang penting form flat. Tak. Kena tahu dalam kehidupan yang sebenar ni, nak jual sebatang pen merah pun tak tahu. Pelajar degree UPSI 3.95, jual pen merah, nak cakap pen merah dalam bahasa Inggeris pun tak tersangkut-sangkut. Jadi kalau kita tahu, sebab you tahu kan dah belajar operation management, you belajar quality kan. Apa beza penutup pen ni dengan penutup pen yang lain? Kenapa dawat ni tak tumpah? Kenapa ada rubber macam ni? Kenapa ada tulis made in Malaysia? Kenapa tulis CX+? Kenapa ada barcode? Kenapa ada 0.7? Kat belakang ni kenapa ada recycle? Kenapa dia pakai tulisan macam ni? You belajar proses. Kalau orang suruh jual pen, dah belajar OM kan? Technically boleh cerita semua benda ni. Macam abang-abang jual marketing tu. Bang, ni bukan pen sebarang pen bang, bukan merah sebarang merah. Bukan conteng, bukan sebarang conteng, bukan tulis, bukan sebarang tulis. Jadi orang jual kat pasar malam tu smart. Dia tahu nak persuade macam mana nak jual pen ni. Jadi orang yang belajar proses, macam OM, orang yang smart sebenarnya. Bukan smart ni pakai tie, pakai pen merah letak kat sini, pakai spek besar macam ni, pakai minyak rambut cream kan, dengan rambut macam-macam hipster, nak tunjuk ke orang aku style, aku hebat, aku macho. Tapi padahal cerita proses, cerita pen pun sangkut-sangkut. Kan? Itu nak cerita bahawa kita akan melihat attitude orang bila melihat operation management. Jadi soalan saya kat final, saya akan tengok you punya attitude. Jadi kat attitude tu sangat penting. Tanya soalan pun tak nak, jawab pun tak nak, berfikir pun tak nak. Jadi macam mana nak faham operation management kan? We want and need to know how good and service and produce. Kan? Soalan interview. Kan? Nak tengok, nak test ni. Okay, kita punya interview dah habis. Terima kasihlah adik ke, abang ke, kakak ke, biasanya adik lah. Adik ke, talents ke dia panggil. Terima kasihlah datang ke syarikat kami untuk berminat dengan kerja ni. Ada tak apa lagi yang nak tanya ataupun nak tahu tentang kami? Kita pun kata apa, tak apalah, terima kasih. Lah, terima kasih. Terima kasih, bye-bye lah. Siapa cakap terima kasih? Tak apa, tak ada apa-apa dah. Saya tak ada soalan lagi nak tanya dah. Terima kasih ya. Terima kasih, bye-bye. Tu bola tanggung tu, bola tanggung. Kalau orang tanya, okay, ada apa-apa lagi nak tanya soalan? You memang kena tanya. Barulah nampak you serius kat syarikat ni. Walaupun kadang-kadang, sebab tu saya nampak orang-orang yang duduk jadi meniaga di jalanan, meniaga di pasar malam, dia selalu engage dengan people, okay, dia faham dia punya proses. Dia cerita je, okay, semasa saya belajar dan melihat pada assignment dan kajian kes dulu, syarikat ini memang mengeluarkan pen. So, ikutkan dalam apa yang saya faham, pen ni ada proses-proses yang sangat penting. Dan saya tengok syarikat ni mengeluarkan special edition. Saya cuma nak tanya kan, kalau syarikat ni menjual special edition dengan menjual pen yang biasa, dan saya tengok pen biasa tu terus jual je, lepas tu yang special edition ni kadang-kadang. Saya nak tanya soalan, macam mana keuntungan syarikat ni perolehi dengan pen yang special edition dengan pen biasa? Adakah bila jual special edition, keuntungan syarikat akan meningkat? Kalau you tanya soalan macam tu, saya kat depan ni, wah ini yang kita nak. Kan? Dia nak belajar, dia nak ambil tahu dan sebagainya. Dia kita tahu macam mana. Orang nak belakang, kita tahu dah.
Saya ada pengalaman dekat syarikat sebelum ni, bukan setakat pen, bukan setakat merah. Apa saja yang berkaitan dengan merah kat dunia ni saya boleh buat. Check test lah saya. Kita dengar ni, alah budak ni. Ni kalau kat kerja kan kita ni cari pasal je ni. Tak syok ni. Nak jadi geng pun susah. Okey. Tapi kalau tanya saya, kalau kita mampu melihat keupayaan orang, sebab dia tahu pasal proses. Sebab kita nak dengar orang jawab proses je, kita tak tengok. Saya belajar kat you all, saya tak nampak A pergi kat you all ni. Saya nak tengok orang tu usaha. Saya tak tengok exam. Exam oriented saya tak tengok sangat. Semua orang boleh. Hafal ni PKP ni. Buka buku jawab dah. You WhatsApp tepi orang tepi. Kau jawab apa? Pinjam jawapan kau. Kau buat assignment. Saya tak tengok semua tu. Saya tengok macam mana you betul-betul faham tentang OM ni. Karakteristik you belajar OM ni. Saya tahu, okay, saya kena awardkan dia. Dia deserve to get A. Dan sebagainya. And walaupun orang kenal saya, dia kata, Fazli ni sekian-sekian, tak apa. You jangan dengar cakap orang. Okay, kita melalui operation management ni, you kena betul-betul faham. Okay? Saya anggap you macam sahabat-sahabat semua, adik-adik saya. Jadi, saya nak semua orang berjaya. Orang Malaysia ni harus berjaya. Jadi, berjaya kena faham tentang proses. Ingat OM, ingat proses. We want to understand what operation manager do. Ingat apa ni. Kalau you tengok, kalau saya lah kan, saya contoh lah kan, saya pernah kerja dekat industri. Kalau saya tengok meja bos saya, bersih, tak ada apa pun. Nak tengok engineer dia bilik dia kosong je. Kalau saya tengok orang lelaki, kalau dia tak ada serabut apa, dia ada meja je, lepas tu dia letak je notebook, tak ada benda lain, tak ada apa, bersih, cantik. Itu salah satu kategori manager. Kalau hias lah, lampu lah, apalah, apa semua tu. Nak jadi manager tu sebab dia ada banyak menambah non-value added. Banyak mengandang-andangkan sesuatu yang tak penting. Pergi bawa beg simple je, dalam beg ada satu buku, ada satu notebook, lepas tu buat kerja, tak ada banyak kertas-kertas, tak ada catat sana catat sini, nak highlight sana highlight sini. Itu sebab dia tahu nak jadi manager, dia tahu apa dia nak kena buat. Selaku manusia biasa, kita tak boleh buat banyak perkara dalam satu tempoh masa. Nak jadi seorang manager, tak penting nak tunjuk kat semua orang aku ada A, aku ada B, ada C. Memang banyak usahawan kat luar, banyak orang bercakap, kita kena tunjuk diri kita. Diri kita ni kena tunjuk kat orang luar apa yang kita ada. Supaya orang tahu apa kekuatan yang kita ada. Kan? Saya kurang gemar benda tu. And as a gentleman, kalau lelaki, as the smart woman, tak perlu kita expose sesuatu perkara, tak lagi yang berkaitan dengan proses. Kan? Kita kena tahu apa yang patut kita buat, kita kena develop skill pengetahuan kita nak belajar OM ni. Kan? Nak organize orang, nak handle people, macam mana nak jadi diri ni sebagai yang produktif. Hari ni jual 1 botol, besok jual 2 botol, macam mana nak jual 2 botol, macam mana proses botol ni, kenapa kos kita dengan botol ni. Kan? Takkanlah, jom kita tempah t-shirt, namanya Bottle Man. Kita cakap dengan orang, kita ni botol, banyak jual botol. Number 1 botol. Boleh? Saya tanya. Tapi kekuatan itu hanya pada luaran. Tetapi anda tidak belajar proses macam mana nak jadi baik. Kan? Pernah tak tengok orang-orang hebat dekat dunia ni? Pakai t-shirt je kan? Yang simple hidup dia. Tak perlu nak branding sangat. Tak perlulah nak tunjukkan satu dunia. Tapi dia ada smart, dia ada skill dan sebagainya. Orang itu tipu, saya kata, dia tak belajar OM. Dia belajar proses, dia tahu. Dia belajar proses, dia tahu apa dia buat. Kan? Okay. Costly part of organization. Cost. Kan cost. Cost adalah kita dalam kehidupan kita. Masa adalah cost. Duit adalah cost. Gerak sana sini adalah cost. Logistik, pergerakan, duit dan masa. Itu adalah cost. Kan saya cakap tadi, bangkit awal, kan, rugi. Tak rugi apa-apa pun. Tapi sebenarnya ada cost. Kan? Dia bangun awal. Okey, bangun lambat. Apa pun ada kos aku rugi. Kos lah. Balik lambat kerja, nak tunjuk aku orang paling rajin sekali lah dekat dunia ni. Aku balik 12 malam. Apa benda balik 12 malam? Orang kerja pukul 5 balik. Datang kerja pukul 8 sampai. Kenapa yang baliknya? Saya kalau ada kerja, saya ada pekerja, saya pukul 5, saya tutup lampu. Main switch saya tutup. Tak siap pada muka.
Pukul 5 balik. Tak pasal aku nak bayar bil elektrik, bil aircon dan sebagainya. Kalau you kerja on time, datang pukul 8, pukul 5 siap. Tak ada. Saya tutup je space. Pap. Dah balik. Kau tak siap pandai-pandai je. Kau tak siap, sambung esok. Apa sah sambung esok pula? Esok kerja lain. Yang semalam bawa. Bertimbul-timbul lah. Orang lain elok je. Ya. Datang pukul 8, relax je. Pukul 5 balik. Datang pukul 8, 5 balik. Itu yang saya nak. Sebab dia ada quality time dia dengan family dia, dengan anak dia, dengan kehidupan dia, dengan ibadah dia. Itu quality time dia. Sekarang kerja tak berkualiti. Bangun lambat, mengantuk, delay, pergi minum lama-lama sangat, nak buat malam sikit lah. Ni soalan kita ni. Buat malam kang lah, malam nantilah. Excuse. Jadi benda tu macam tak bagus untuk kita kan. Saya macam tu dulu. Saya tak nak you all jadi macam saya. Sikit-sikit malam, sikit-sikit besok, sikit-sikit nanti. Let lu. Lepas tu kan. Jadi rugi. Jadi saya nak biarlah jadi seorang manusia yang biasa. Okay. Dah kita belajar, pergi kelas, lepas habis kelas balik, kerja siap pada tempoh masa dia. Apa kita dapat? Dia pun siap assignment, saya pun siap assignment. Bezanya dia kelam kelibut buat kerja last minute. Saya buat dari sudut awal. Dia dapat A, dia memang dapat A. Orang last minute memang suka dapat A. Dia dapat A, saya pun dapat A. Yang beza dia, saya dapat quality time. Kan? Yalah, quality time. Lepas tu buat awal jimat. Kan perasan kalau kita nak barang cepat kena bayar lebih. Nak print cepat kena bayar lebih. Padahal kita lag je. Kita dah siap awal, bayar pun tak payah lebih. Kos dah jimat masa. Dia sampai tengah malam tadi dia tengah buat sibuk kan. Kita banyak je masa terluang, boleh tidur awal, boleh prepare, nak sihatkan minda, nak hidup lama, nak bercara berfikir. Jadi nak kalau bergerak tengah-tengah malam nak cari bas tak ada, lepas tu nak sewa kereta, kan semua tu kan kos. Kan? Option for increase contribution. Ini saya tak nak bincang lah. Ini seronok cerita kat finance nanti. Nanti kita akan sembang dekat finance. Cuma nak beritahu bahawa paling mudah. Ramai orang tak tengok kerja kerajaan. Kan? Kerja kerajaan. Saya contoh paling mudah. Saya tak suka meeting. Meeting tu buang masa. Very simple. Seorang pesyarah. Gaji dia secara average sejam berapa? Katalah sejam 200. Sejam 200. Satu fakulti ada 100 pesyarah. Ada 100 pesyarah. Kali dengan 1 jam, kali dengan RM200. Kalau dia meeting 5 jam, dia meeting 5 jam melibatkan semua pesyarah dekat fakulti. Cuba you kira, 100 kali dengan 200, sebab RM200 sejam, kali 5. Berapa duit kerajaan habis bila pesyarah mesyuarat 5 jam? Okay. Sembang, apa dalam mesyuarat? Okey, mesyuarat. Laporkan antara unit-unit. Unit ni melaporkan kami program dengan pelajar-pelajar. Yang unit B, kami melaporkan, come on lah. Melaporkan tak payah masuk dalam meeting. Share je dalam WhatsApp. Settle lah. Kenapa nak buat dalam meeting? Semua share, semua orang nak cakap, semua nak tunjuk hebat, semua dalam buat dia. Lepas tu tinggallah yang paling kritikal minit yang terakhir. Ada tak isu-isu yang berbangkit? Isu-isu besar. Tengok jam dah pukul 1. Nak kena balik, nak ambil anak ke sekolah. Jangan tanya soalan time ni. Kalau tidak, kita kena balik lambat. Perkara penting tak selesai. Waste. Membazir. Sebab tu kita kena faham. Meeting untuk apa? Meeting untuk kita makan, cakap-cakap, orang nak laporkan, buat slide presentation. Kalau you belajar operation management, saya dah meeting nak buat apa? Meeting sebab nak lapor. Saya tak nak pergi meeting, lapor WhatsApp dia, saya boleh tengok, saya elok lagi, saya boleh dengar, saya boleh lihat, saya boleh faham, tak payah. You panggil saya meeting, nak selesaikan masalah. Duduk je kursi, okey, masalah nombor 1. Kita ada masalah ni, macam mana nak selesai? Nanti balik kita bincang. Balik nak bincang, balik berhenti kerja lagi bagus. Orang pergi meeting nak selesaikan masalah, bukan balik nak bincang. Saya nak kena bincang, nak laporkan. Mungkin orang nampak saya orang yang kritikal. Tak. Kita tahu sebab masa itu bernilai. Masa tu bernilai. Pergi meeting,
hanya mendengar tetapi tidak boleh buat keputusan. Pergi meeting ni buat apa? Nak buat keputusan. Jom kita selesaikan masalah. Okey, jom semua isu nombor 1. Siapa dia penjalan penyelesaian? Okey, ni bagus, ni bagus. Bincangkan penyelesaian tu. Yang mana lebih praktikal menjimatkan kos, meningkatkan kepuasan, meningkatkan keuntungan. Okey, setuju kita buat pesan macam ni. Okey, setuju kita buat tindakan ni. Siapa yang akan buat benda ni? Okey, you buat. Bagus. Bila boleh siap? Minggu depan. Tulis minggu depan. Okey, next. Soalan nombor 2. Apa lagi? Pelajar tak boleh balik. Bas tak cukup. Jom kita buat solution. Bukan bincang, bukan fikir, esok-esok laporkanlah. Kan, kita jabatan ni buat pelaporan ni. Come on lah, kita dah sampai dewasa. Pelaporan itu, kalau dekat kilang, dia tampal dekat board, dia cerita dekat email je. Meeting tak ada sembang-sembang. Meeting 5 minit berkualiti. 5 minit berkualiti. Okay? Kita ada 2 isu. Nombor 1 isu kita macam ni, clear semua, maklumat ni sangat penting. Okey, tahu masing-masing buat apa. Okey, nombor 2, kita ada buat benda ni, benda ni. Okey, clear semua, ada apa-apa masalah? Tak ada. Okey, jom gerak kerja balik. 5 minit settle. Kan? Meeting lagi pukul 1. Oi, orang kata meeting, kerja industri meeting. Memang ada meeting pukul 1. Tapi meeting apa? Macam mana masalah tadi? Settle. Berapa persen? 90%. Berapa persen? 80%. Ada isu? Tak ada. Okey, kita meeting pukul 3. 5 minit lagi. Itu namanya meeting monitoring. Nampak tak? Itu maksudnya kita tak nak buang masa, contohlah kan, membesarkan badan dan sebagainya. It's not good lah. What operation manager do? Basic management function. Ni tadi, planning, organize, staffing, leading, controlling. Planning, perancangan. Kita kena merancang. Kita kena merancang. Tak habis-habis plan. Lepas tu ada plan, do, check, kita kena buat. Kita define, measure, control. Organize. And staffing, leading. Talent ni, you all ni, 80 orang ni, semua very good talents. Kalau saya tak menghargai talents, saya akan rugi. Sebab staffing is very important. Recruitments. Saya akan melihat pada orang tu berdasarkan pada talents. Leadings. Kehadapan. Bukan disebabkan dia ketua. Jadi kalau tanya saya, leading is what's definition of the leadings? Controlling. So, ni benda ni lah, basic management lah. Saya not agree at all. So, this is a very good start. So, kita tahu pasal planning, organize, staffing, leading, controlling. But not necessary pada ni. Okay, kalau saya buat soalan, based on the basic management functions, we have planning, organize, staffing, leading, control. Discuss. You are agree in the operation management, we should base on these 5 only. Please say yes or no. If yes, why? No, why? Siapa cakap no, why, markah banyak. Sebab saya nak orang yang macam, we only not depend on this. Dalam kehidupan, sebelum kita organize, ada benda yang kita buat. Saya nak jawapan student saya macam tu. Actually we have the 5 basic management function. A, planning. B, organize. C, staffing. L, leading. C, controlling. Lepas tu uraikan. Planning adalah contohnya okay. Kalau macam tu, baik saya bagi slide je, bagi buku, baca, settle lah. Kita jumpa minggu 14, kita jumpa masa final exam. Baca, hafal, cukup. Hafazlah buku ni. Soalan ni akan keluar je. Lepas tu saya pun meroyan. Apalah budak ni 5 basic management function pun tak tahu. Dalam buku tulis banyak dah bagi huraian dan bagi contoh. Habis tu kerja dekat kilang. Jap bos. Saya nak cari buku. Pasti saya belajar dulu. Best management tu ada 5 perkara. Planning, organize, staffing, leading, controlling. Planning tu bermaksud, kau nak bagi lecture ke? Engkau ni nak jadi trainer ke? Engkau nak jadi apa? Nak cakap pada 5. Engkau tahu tak basically kerja kat sini, kita tak start pada planning dulu. Kita buat berapa? Jadi saya salah lah. Saya belajar buku salah lah. Pensyarah salah. Apa yang kau salahkan semua orang? Sebab tu belajar ni nak kena betul-betul faham. Sebab tu saya nak bimbing you all, nak guide supaya, betul lah planning. Okay, tapi betul ke?
reality. Bila baca orang kata, oh kenapa planning fails? Kenapa people cannot organize? Apa masalah staffing? Apa tu leading? Leading tak sesuai. Kena custom. Kan? Jadi kita kena fikir macam tu lah kan. Then strategy decisions, design, managing quality, process, location, layout, human, supply chain. This is very important. Ini kita akan belajar dalam chapter lah nanti. Kalau tanya saya 1 to 10 ni memang penting. Kalau tanya saya ni, kalau you boleh cakap dia, we need to clear, we have 10 strategy decision based on this. Orang tengah dengar, dahsyat budak ni. Kan? Sebab kalau macam ni tadi, yang macam tadi tu umum. Yang sebelum ni kan, ni umum. Ini specifics. Kan? Alright. Kemudian the strategic decision ni ada semua lah. Design, good and services, managing quality. Okay, apa lagi? Process and capacity designs, location strategy, okay. Apa lagi? Layout, human resource. Don't worry saya memang akan tamat juga bab 1 ni sampai mana dan kemudian you all kena baca sendiri sebab next week kita kena go through bab 2. Sebenarnya bab 1 ni memang saya nak share je you all supaya nampak dalam bab 1 apa yang kita akan belajar seterusnya. Tapi it's good you kena belajar bab 1. Bab 1 akan membincangkan keseluruhan bab. Tapi kesemua ni kita akan bincang balik dalam bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 dan seterusnya. Okay. Layout. Saya suka layout. Okay. Kalau macam kita biasa pergi shopping complex. Orang kata ni this is a shop floor. Apa ni dari segi kita panggil apa? Mapping setiap floor and floor. Dari segi kedai mana kat nombor berapa kan. Kalau you all pergi Midvale kan besar, jadi kan sesat nak jumpa tak biasa kat tempat tu. Jadi ada cara tengok dekat shop floor tu kat mana lokasi yang spesifik dan sebagainya. Okay. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, gunakan apps. So bila you sesat dekat Midvale, kawan you hilang, so dengan gunakan apps tu kita boleh identify kawan kita berada dekat mana. This is the beauty of the technologies right now, the make decisions. Okay. Human resource and job design. Okay, that's why it's very important. Kita kata selalu file major. So sebenarnya file major tu saya suka. Oh, you kerja kat bahagian operator ni. Can you come up with the file majors? Okay, the best practices. You kata, kenapa you buat job design macam ni? Oh, saya dah kerja sini lama, saya nampak the beauty of proses kena buat macam ni. Jadi file major kita sekarang ni tak berapa efisien lah. It's not tak efisien, tapi saya rasa saya nak buat innovation. Macam tu lah yang kita nak. Pergi kat sekolah file major kekal 1 hingga 10. Tu je bertahun-tahun. Orang ada pengalaman, mesti ada benda nak improvise. Jadi job design sebenarnya every workers, every employees, kalau you ada pekerja nanti, benarkan mereka yasakan apa yang baik dalam proses kerja. Kadang kita sebagai majikan, kita kena dengar idea-idea dia. Okay? Ingat kalau saya nak cerita, kalau pernah ambil subjek dengan saya. Kalau contoh dekat Toyota, okay, Toyota, you bagi idea je, cash RM2. RM2 je. Kita minta RM2 murah, makan roti canai dengan teh tarik pun tak cukup. Tapi the best is organisation, they try to kita panggil apa kita appreciate apa saja idea daripada employee. Dia ada memanglah bagi idea cash RM2. Kita adalah cadangan ataupun idea terbaik mingguan, idea terbaik bulanan, idea terbaik tahunan. Idea je. Cuba you tengok peti surat dekat fakulti. Cantik kan? Yang ada kaca dan sebagainya, ada gelas, ada transparency. Apa yang ada dalam tu? Bekas tisu, gula-gula punya plastik tu, lalat matilah, nyamuk matilah. Saya kalau melihat sakit je. Buat peti cadangan kalau kosong? Saya tanya dengan orang, kat fakulti ni peti cadangan pernah tak dapat komplain dengan student? Tak ada. Itu failure tau. Seseorang yang mendapat kita panggil no comment, no suggestion, maksudnya orang tak kisah pun kewujudan fakulti ni. Tak ada siapa pun kisah. Tak ada cadangan, tak ada komen. Yang paling bagus kalau orang tanya, di peti cadangan banyak dapat komen. Banyak. Komen pelajar macam mana? Ada yang positif, tapi banyak yang negatif. Banyak negatif. Apa yang komen kat fakulti negatif? Dia katalah dekat depan ni kadang dia orang lambat, call tak angkat.
kadang-kadang bagi maklumat yang mengelirukan, ceritalah semua ni. Oh, banyak juga komen dengan pelajar ni. So, what's next? So, kita ambil semua komen-komen tu, so kita ambil dan kita orang selesai secepat mungkin. Oh, berapa komen yang ada? 20. 20 selesai. 20, alhamdulillah selesai semua. Itu yang kita nak dengar. Bukan tak ada komen. Kita nak banyak komen. Bila orang banyak komen, kita buat penambahbaikan. Bila kita buat penambahbaikan, kita akan lebih terus dan sistematik. Itu yang nak dengar. Saya bagi full mark terus. Yang kalau kata tak ada komen, tolak terus 10. Buat apa? Buang bakar je benda ni. Tak ada komen, buat apa? Buat peti. Contoh, how that human resource dia gunakan peti surat tu untuk senjata. Buat apa buat peti surat? Saya rasa kalau rumah you tak ada surat, tak ada orang hantar surat ke rumah, buat apa ada peti surat? So peti surat dia tengok hari-hari kan, sebab nak tengok surat. Setiap hari you tengok surat. Buat apa peti cadangan dekat fakulti kalau tak dapat apa-apa komen? Baik buang je. Contohlah di pandangan saya. Agak kritikal tapi saya nak belajar pasal proses. Kenapa buat peti surat kalau tak ada cadangan? Kan? Okay. Kalau rasa tak sekarang ni zaman teknologis, okay, kita bagi je yang dalam bentuk WhatsApp ke, dalam bentuk apa-apa supaya orang boleh tengok dalam layar. Oh, bagi cadangan sikit ke betul-betul markah? Betul markah. Ni kalau saya bagi assignment sikit ni, bagi banyak sikit ke apa semua, nanti markah penilaian saya kat pelajar potong markah. Kan? Kalau tanya orang menegur, orang menasihat untuk kebaikan kita. Kan? Untuk supaya kita jadi lebih baik. Okay, next. Saya tak nak pergi banyak. Saya nak bincang beberapa perkara je lagi. Supply chain management. Nanti kita akan bincang detail tentang pengurusan supply chains. Nak cerita supply chain management ni, satu semester pun tak cukup. Sebab saya belajar satu subjek namanya supply chain management. Ni inventory management, satu subjek. Saya belajar dekat UUM. Belajar operation management. Supply chain 1, supply chain 2. Inventory management. Inventory management 1, inventory management 2. Jadi semua satu subjek. Jadi kalau nak ajar ni dengan you all ni, kita kena make it simplify. Saya kena bagi contoh dan sebagainya. Okay. Scheduling best, penjoralan. Siapa yang suka main forecasting, peramalan, scheduling. Bukanlah peramalan tu nak main judi tak kan. Maksudnya scheduling, proses. Oh, esok kita nak keluar kereta apa banyak kan. Oh, ramai nak XPT, kita kena keluar banyak. Oh, fikir macam tu je. Oh, ramai orang nak beli XPT ni, kenapa keluar sikit, keluarlah banyak. Akak macam tak belajar operation management. Kan? Oh, kita kena make sure study on the market survey, tengok kita punya perspektif of customer. Customer dekat Malaysia ni memang suka usah-usah je tengok dulu. So bila kereta baru launch, kadang-kadang kita tak payah terus keluar banyak-banyak. Kita pun nak tengok feedback from the customer. Customer orang Malaysia ni bila tengok orang pakai baru dia beli. Peringkat awal dia slow, tapi bila dapat testi yang bagus, orang dah start pergi bagus, baru demand dia banyak. Tapi kita kena study. Saya tak kata macam tu, depends on the products. Ada setengah produk kena buat macam, contohlah produk tak ada lagi tapi dah ambil pre-order. Bisnes dia berjaya sebab pre-order. Saya ada banyak kawan saya, aku jual barang ni sebab pre-order tau. Pre-order aku ambil pergi diskaun, time tu laju. Bila produk dah ready, stok dah ready, tak laju pun. Jadi aku kena jual produk main pre-order. Lah pula dah pre-order yang high sales. Jadi kat situ kita nak kena belajar lah. Scheduling, kita kena plan, penjoralan, proses banyak, sikit, kurang, tepat pada waktu, masa slow, masa tinggi, waktu peak, bila waktu yang off peak, semua kena tahu kan. So maintenance akan relate on the cost. So maintenance, so contohlah kan pakai kereta. Kereta ni bagus, servis 30,000 sekali. 30,000 sekali. Biar betul. Okay. Apa implication? Kita study pasal implication. Memanglah 30,000 sekali tapi sebenarnya kalau 30,000 sekali tu terus major. Apa maksudnya major? Sekali masuk center, you buat maintenance check, 30,000 sekali, you kena spend dalam masa 5,000. 5,000 sekali. Memanglah 30,000 tapi kena bayar 5,000. Okay, kalau yang bayar 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, tak apa, memang keep maintenance 3 bulan sekali. Tapi 3 bulan tu cuma kena bayar RM100 je. Which one you prefer? Nak bayar yang RM100 ataupun nak bayar yang 5,000 sekali? Memang secara total sama. Tapi beza dia, kita bayar 100, sikit saya 100. So bila you bayar sedikit, you ada lebihan wang. Dan kalau belajar finance, RM1 hari ini lebih bernilai daripada RM1 masa depan. Uish, tak adalah. RM1 masa depan mungkin lagi mahal, tak. Contoh kos dia, kos kita belajar. Nasi lemak dulu, nasi lemak sekarang, berapa harga dia?
Jadi kita ada lebihan sekarang, boleh buat investment untuk mendapat manfaat di masa depan. Itu contoh dalam perniagaan lah. Kan? Okey, yang ni adalah peluang-peluang pekerjaan dalam operation management sangat banyak. Saya ingat saya ajar itu dalam tahun lepas operation management. So saya suruh bawa iklan dekat surat khabar ataupun job street, identify pekerjaan-pekerjaan dekat tu. Saya nampak macam kecewa jugalah sebab you all tak betul-betul faham apa tu kerja operation management. Faham tak apa yang saya kecewa? Yelah dia pergi tarik jawatan operation management. Kan banyak ni nampak ni, technology method. Yang kerja pasal teknologi tu operation management lah. Kerja pasal facilities, operation management lah. Banyak je. Yang ni buku tak pernah betul sangat. Ada ke jawatan kerja strategic issues? Betul lah strategic issues tapi tak ada iklan strategic issues. So you kena betul-betul faham dengan knowledge OM ni apa pekerjaan-pekerjaan yang ada. Keyword dia very simple. Kalau dia duduk di tengah, nama dia proses. Kita ada input, proses, output. Kita punya proses. Semua tu proses. Retailing proses, marketing proses, teknologi proses, logistik proses. Itu semua kerja operation management lah. Oh, jadi besar lah. Memanglah besar. Sebab tu saya perjuangkan subjek operation management ni sangat penting. Bila dah belajar kan tak ada kerja. Kalau you betul-betul belajar OM, you faham, sebenarnya dalam kehidupan kita banyak je kerja. Jadi usahawan. Memanglah jadi usahawan. Beza usahawan, orang yang ternak kambing dengan orang ternak kambing, orang yang belajar OM dengan orang tak belajar OM. Aku belajar OM, lecturer aku ajar layout tau. Layout, proses material, supply chain. Kita tahu kambing ni makan apa. Kita kena tahu material dulu. Kita kena faham proses dulu sebelum kita decide. Kawan kita ni, jom beli kambing, aku ada duit. Kita beli anak kambing, kita bela, dalam beberapa tahun lagi, kita jual, kita dapat duit, kita beli kereta. Kau ni cakap macam tak belajar OM lah. Kan? Jadi, tu beza orang ada knowledge dengan yang tak ada knowledge. Okay? Saya rasa saya stop untuk slide 22. Jam ni pun dah pukul 10.35. Saya bukan jenis orang yang suka cakap terlalu panjang. Walaupun tak habis slide 22, nanti kita sambung ataupun go through pada chapter 2. Nanti kita sambung untuk minggu nanti, kita akan sambung ke page seterusnya. Tapi saya nak minta you all baca lah supaya ini contoh-contoh peluang pekerjaan ni kan. Certification apa yang kena ada. You baca dulu slide ni sampai slide yang ke-66. Nanti kita jumpa minggu depan untuk cover bab 2 juga. Jadi saya stop kat sini supaya kita boleh jelas apa yang perlu ada dalam operation management. Okey, jadi saya buka soalan. Jika sahabat-sahabat kat sini yang ada soalan nak tanya, boleh terus tanya. Saya buka soalan sekiranya nak tanya soalan. Ataupun saya boleh tengok dekat bahagian chatting kalau ada yang nak tanya soalan dekat bahagian chatting. Ni yang saya suka sangat. Kalau ada kertas saya nak pergi markah je semua ni. Saya suka orang yang kita panggil apa? Kita berbincang, sell me disband, macam nak pilih USB charger phone. Okay. Ini first impression lah. Saya suka lah you all. Ini yang saya nak student-student saya ni. And bila you give the feedback, so masing-masing ada experience masing-masing. Thank you very much yang respon. Kerja di Speedmart, sell me disband, macam mana nak pilih USB charger phone, yes dalam kehidupan. Okey, apa lagi? Ada seorang keluar sebab dia tiada line, tak apa, betul juga kalau pekerja bagus rajin, kualiti kerja bagus, penulisan kemahuan dapat dicapai, bagus, is correct. Saya suka respon macam ni. Tak apalah walaupun tak ada pengalaman kerja, you share dalam kehidupan. Dekat rumah saya ada Milo, saya ada Nescafe, saya ada teh. Macam mana saya nak handle operation benda ni. Adakah hari ni saya bancuh teh, esok bancuh Nescafe. Contohnya, you ada Milo, ada Nescafe dan ada teh di rumah. Boleh tak you jangkakan bila teh, Nescafe, Milo tu dah habis? Berapa banyak, kan banyak kita boleh tanya kan, pasal teh, Milo dengan Nescafe pun kita boleh tahu. Siapa yang pernah kerja dekat UPSI tu, kalau FPE tu pernah kerja dekat Nescafe, dia kerja dekat apa nama tempat tu lupa dah saya. Yang kerja dekat kios dekat Blok 9 tu, dia boleh jawab. Berapa banyak air boleh jual kat Balang? Berapa banyak sebenarnya air ni yang kena letak gula dengan pati dia? Macam mana nak boleh banyak? Letak ais je. Okey, ais satu ni berapa banyak kena letak?
Okay, kita tak pernah ambil tahu, tengok je jual air kan, tapi tak pernah belajar proses. Tak semestinya nak belajar proses tu kena jual air. Nah, observation pun kita boleh dapat. Pernah kerja dekat lepak jap dekat kafe. Tak salah, mak saya ada restoran. Saya belajar 6 tahun. Umur 6 tahun saya dah jual nasi lemak. Saya jual kat Barrack Police. Tahu tak jual kat mana? Kuih, nasi lemak. Bang, kakak jual, belilah nasi lemak 3 sen je pun. Kalau beli 3, 90 sen. Kalau beli 4, RM20. Tu pandai saya match. Persuade orang. Jadi kalau tanya saya, jangan hina orang nak kerja apa-apa pun. Setiap kerja yang bagus sebab ada proses dia. Apa berkaitan engineering dan dengan business management? Okay, engineering ni ada kejuruteraan. Okay, bila you kerja di kilang, position senior manager ataupun executive atau engineer kat atas, setiap perkara ada technical dia. So, engineering ni mechanical tau. Engineering ni satu benda yang kita kata technical, ada proses dia. Ada proses yang technical, lepas A, B, C. Tapi dalam kejuruteraan yang bagus tu, dia kena ada very good management. You ada contoh ada benda yang bagus. Ada banyak kehidupan kita ni memang secara mechanical ataupun technical. Tapi mechanical yang bagus, technical yang bagus, perlu diurus juga secara bagus atau urus secara systematic. Jadi, bila saya belajar engineering business management, we actually blend. Blend with integrates. Dalam kehidupan kita ada banyak benda yang technical, tapi management. Okay? Kat dapur, contohlah, mak kita engineering business management. Dia pandai masak cepat dan dia boleh kemas dapur tu bersih. Because they can manage. Tapi ada orang yang boleh masak. Masak dia memang sedap. Lepas masak, tak tahu nak kemas. Tak tahu nak manage dapur macam mana. Itu basically lah. Kalau tanya saya kat rumah, mak kita paling engineer. Dia boleh, mana mak masak, mak kemas, mak buat semua. Mak tak belajar tinggi, mak buat je. Janji korang bahagia dah. Kita pun, alah, mak, biasalah mak. Cuba you buat. You can manage, you can jadi engineer. Engineering bukan satu post. Satu post, saya engineer. Tak, engineer tu kita panggil orang mekanik. Orang yang boleh buat satu perkara ikut proses yang betul. Cuma kita kena tambah satu, you bertuah orang management, you ada manage. So bila technical and manage, you blend, memang beauty lah. Okay, Siti Khalsah, saya tahu, okay, memang saya akan buat benda yang sama tapi kadang-kadang ambil masa untuk upload. So nanti kita akan upload video ini dalam YouTube, kadang-kadang nak copy. Video ni first nak copy, proses ni nak copy. So download daripada Zoom Live ni nak pergi kepada copy save, daripada save. From the file to go to save, nak upload dalam YouTube ambil masa. Biasalah kita punya proses berkaitan dengan internet connections dan performance base. Cakap pasal proses kan. Jadi memang saya akan upload. Cuma nanti bila once saya dah upload, kalau you mengantuk tidur dulu, pagi besok dapat. Kan. Nanti saya bagi. Siti Khalsah, jangan risau. Saya selalu bantu mak saya jual kuih masa bulan Ramadan. Masa bulan COVID memang online marketing amat guna. This is the facts. This is the facts. Orang jual online, business online masa COVID-19, keuntungan dia adalah 3 kali ganda. Kalau gaji dia 2,000, orang message online dia akan dapat 9,000. 3 kali ganda. Jadi it's not surprisingly, but ada hikmah. Lah, bukanlah nak kata bangga tak. Ada juga macam adik ipar saya tak ada kerja sekarang, kena buang kerja. Itu benda-benda yang kita tak boleh nak jangka. Bukanlah nak kata macam saya cakap benda yang gah, tak. Tapi rezeki, hikmah, manfaat itu ada di mana-mana. Rezeki orang tu ada di mana-mana. Yang paling penting kita kena belajar proses, kita kena belajar usaha tu. Saya banyak jumpa orang yang hebat jual kuih. Saya jual kuih, saya jual nasi lemak masa kecil. Saya punya kompetitor saya Siti Nurhaliza. Saya memang duduk Barrack Police Kuala Lupis. So saya punya pesaing adalah Siti Nurhaliza. Kalau saya jual di Blok B, dia akan jual Blok A. Dia jual Barrack Police kat Blok A jual kuih, saya jual kat Blok B. So kita akan bertembung. Tak pernah bergaduh pun, tak pernah bersaing pun. Yang penting kita, kecil pun saya rasa mak saya dah ajar, okay, kalau kita berniaga, okay, kalau orang berniaga, kita support, kita beli kuih dia, kuih dia beli kat kita. Umur 6-7 tahun saya dah belajar dah ilmu tu. Macam manalah anak saya ni tak didedahkan benda-benda tu. Cik Fazli, ada tak jenis produk yang akan masuk dalam kategori proses? Okey. Dalam bentuk, saya suka soalan ni.
ada tak jenis produk yang akan masuk dalam kategori services? Okay, saya cuba nak faham soalan tu kan. Ada produk, ada services, ada complement. Setiap produk mesti ada services. Contoh kereta. Saya cerita ya, beli kereta one time. One time. You beli kereta RM80,000. You beli cash. Beli cash tu tak salah. Tapi benda yang servis yang belakang, yang perkhidmatan yang akan berlaku adalah perkhidmatan tu yang dia cuci pula apa? Tukar minyak hitam. Tukar minyak hitam berapa kali sekali? Kita panggil services lah. Kalau kata-kata kalau yang dekat kilang tu car manufacturing dengan pusat servis. Dekat tempat jualan kereta, sorry bukan manufacturing, tempat jualan showroom kereta tu you beli sekali je. Tapi yang akan untung adalah dekat servis kereta sebab akan dapat servis kereta berapa lama? Kalau kereta tu 9 tahun, 9 tahun dah dapat servis. Apa lagi? Orang jual printer, mesin photostat. Beli mesin photostat sekali. Tapi apa akan dapat? So servis komputer yang berkali-kali. Nampak tak? Sebenarnya saya suka soalan tu. Orang yang tanya soalan ni bukan orang biasa-biasa. Jadi dia tahu sebenarnya dia pergi mana-mana kursus. Orang kata kalau nak dapat income ataupun profit yang banyak, carilah satu produk yang dapat memberi kesinambungan, continuity dalam perniagaan. Iaitu contoh services lah. Produk sekali tapi kita akan untung servis tu berkali-kali. Tanam pokok, kan? Tanam pokok sebatang. Tanam pokok durian. Pokok ambil masa berapa tahun untuk tumbuh. Buah berkali-kali tak? Buah berkali-kali. Jadi kalau orang jual anak pokok, dia dapat untung sekali. Jadi apa pekerja dalam yang jenis durian yang akan dapat berulang-ulang kali? Orang nak tunggu durian jatuh, kena ada musim. Okey, apa lagi yang orang nak berniaga? Jadi apa yang orang boleh generatekan perkhidmatan supaya dalam pokok durian itu dapatkan benda-benda lain. Contohlah, saya saja je buka nak bagi you all fikir. Macam mana satu tanam pokok tu, produk dia pokok akan tumbuh, akan ada berbuah sampai masa dia berbuah. Jadi apa yang jadikan perkhidmatan dia? Banyak kan? Cuba faham. Macam mana orang asli buat, macam mana orang buat. Jadi kat situ kita boleh belajar macam mana kita boleh create on the services from the products. Kowe, is very good Kowe, tapi Kowe biasanya dia dah include package. Dia jadi services as the free, kan? You langgan berapa bayar sebulan, ikut bulan berapa you kena bayar, tapi dia dah calculate siap-siap. Jadi free service untuk, maksudnya bayaran tu termasuk dengan servis. Tapi sebenarnya produk dia berapa ringgit je kan? It's good. Contoh Kobe. Tapi Kobe dia contoh tapi dia ada kita panggil business marketing strategi yang berbeza. Dia tengok dari sudut long term. Periods. Dia give a loans plus a benefit. Tak apalah pakai je lah Kobe. Bayar sikit-sikit je tiap bulan. Tapi tempoh masa panjang. Apa kelebihan dia? Very good services dia. Dia kena jaga servis. Kalau servis tak bagus, they have the problems. Sebab tu Kowe sangat penting bagi ejen-ejen yang Kowe tu mendapat servis yang bagus. Senyum, cepat, on time, the way communicates. So kalau komplain, memang Kowe, kalau saya Kowe kalau dapat komplain in terms of service, memang saya have the problem pekerja ni. Sebab kita nak engage dengan customer, kita kalau boleh nak. Sebab dia mouth to mouth. Okay? Kowe bagus. Pakailah Kowe, aku pakai Kowe okey. Mouth to mouth. Jadi benda tu sangat penting. Saya nak tanya a big difference of diploma level, degree level. Okay, Syafiqah, saya kena tengok faham betul lah in term of OM diploma dengan ni. Of course, in term of curriculum, yes difference. Tapi you belajar OM kat mana? Ada belajar OM something like macam college vocational. So mungkin dia belajar more on the practical of the technicals. So in term of the theory, less. Maybe kalau dekat universiti mungkin operation management more on the knowledge, tapi practical less. Belajar dekat Uni KL mungkin difference more on the practical base, theoretical less. Kalau tanya saya, of course once yang belajar technical akan dapat lebih, tapi mungkin theoretical dia less. So bila belajar degree ni dia, kalau kelas saya lah, bila kita belajar dalam COVID-19 ni, of course kita base pada theoretical lah. Tapi I try to share based on my experience, dan technical punya experience tu convert on the understanding supaya boleh berfikir lah. Polytechnics, little bit
little bit difference. Our syllabus pun sedikit lain. Tapi yang paling penting Syafiqah, the way on the decision making. So kalau OM ni, kalau you ada skill tu, you ada knowledge on that, mungkin masa dekat diploma dia less on the decision making. So bila you join OM yang degree ni, kita memang strengthen on decision making. Itu Syafiqah akan dapat manfaat daripada kelas OM kita ni. Tak apa, jangan malu. Basic operating system tu mesti in order ke? Soalan Jess Alfison. Basic operating system mesti in order ke? Jadi dia banyak sebenarnya. Not necessary lah. PLSOC tu. So it's good question tu, cuma saya rasa soalan tu terlalu awal untuk kelas operation management dan Jess Alfion tu. Cuma nak tahu pasal OS is something like ada benda yang kita panggil in out. Cuma kita nak belajar banyak angle lah. Kalau tanya saya, dia panggil diamond. So it's not just only satu pintu dan satu pintu masuk, satu pintu keluar. So kita ada banyak. So tinggi sangat tu. Nanti dulu kita akan cover untuk kawan-kawan lain supaya takut terkejut nanti. Okay, thank you from all the comments dekat group WhatsApp ni, group WhatsApp lah apa, dekat kita punya chatting ni. Saya akan feedback lah kalau ada soalan-soalan yang saya tertinggal. Okay, ada yang respon plan do check. Terima kasih beku kan. Beku tu saya duduk kat atas, so saya intai je beku. Tak apalah, nanti time to time tu saya bagi example how to be you can maximize a profit engage dengan customer in term of beku. You punya graph fluctuate. First increase, you nampak, lepas tu stagnant. Bukan stagnant lah, up and down, up and down. Boleh kita belajar lah. Saya tak ajar in term of, mungkin tak tekankan sangat apa yang you buat. Tapi kita dalam belajar operation management tu, kita cuba nak dapatkan sesuatu. Contohlah, apa lagi nak naikkan our profit kat beku ni. So, ada benda yang sebenarnya bila you buat, sebenarnya boleh meningkatkan sesuatu. Contohnya profit lah. Dekat proses lah sebenarnya. Okay, anything soalan sebelum kita nak ni? Okay, saya stop share lah slide. So nak tengok muka you all, dah tidur ke? Okay, thank you very much to all yang cuba respon. Saya jawab, saya sikit latar belakang saya. Betul, nama saya memang Nurul Fazli bin Hamidin. Saya belajar daripada matrikulasi, tadi saya sebut Ustaz pada Londang, Pengguna Negeri Sembilan. Degree dan master saya adalah Operation Management. PhD saya adalah memang asal saya buat Islamic Economics, tapi bila dia nak awardkan saya, dia jadi ekonomi kewangan, Financial Economics. Saya punya doctorate adalah Engineering, spesifik Automotive Engineering. Sebab last saya kerja dekat Produa. Memang betul saya berasal daripada Manjung. Last kali saya punya SPM, saya punya anak, alhamdulillah, anak sulung saya dah masuk Darjah 6, tak payah ambil UPSR. Darjah 6 yang tak ambil UPSR sekarang ni. So ada Darjah 6, Darjah 5, Darjah 3, Darjah 2, dekat tu. Bayangkan saya hantar pagi tu 4 orang sekali. Darjah 6, Darjah 5, Darjah 3, Darjah 2. So yang kecil sekali tu baru 5 tahun sekolah pasti. So semua dapat jawab tu lah. Jadi alhamdulillah lah, make sure nama saya jangan salah lah. So pengalaman pun dah sebut kat sini. It's good lah for the sharing. Anggap saya sebagai you punya bro lah. At least we can assist anything untuk you nak memantangkan. It's normal lah. Kalau saya jadi tempat you all pun, saya memerlukan seorang pensyarah yang dekat dengan kita, at least orang yang dahulu pada kita, tapi not too far, dekat dengan kita. At least saya melalui sedikit je, saya melalui ke depan tu sedikit je. Jadi saya mungkin engage, tapi bukan bermaksud saya kena main TikTok jugalah. Jadi just to follow that should be apa yang dalam you punya generations. Jadi yang kena. Okay, all the discussion on the assignments lain-lain kita akan discuss continue on the WhatsApp groups. Okay. Kalau tak ada apa-apa, saya stop dulu record. Sebab itu yang paling saya kena buat.